Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tentang review buku yang ada sama saya, iaitu buku yang bertajuk Al-Jalisus Salih wal Jalisus Su', yang bermakna sahabat yang soleh dan sahabat yang buruk. Karangan Syekh Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi, seorang syekh di Mesir kalau tak silap saya, mempunyai karangan buku yang banyak, yang masih hidup lagi, yang kadang-kadang saya mendengar live beliau, kuliah-kuliah beliau secara online. Syekh Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi. Siapa di antara rakan-rakan yang pernah mendengar buku ini, Al-Jalisus Salih wal Jalisus Su', karangan siapa tadi? Syekh Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi, dan diterbitkan oleh Dar Ibnu Rajab, penerbit Ibnu Rajab. Dan yang ada dalam pegangan saya ini terbitan pertama tahun 2003. Dah lama. Buku ni dah lama saya miliki. Jadi buku ini berbincang tentang pentingnya Al-Jalis As-Salih dan perlunya kita menghindar daripada Al-Jalis As-Su'. Al-Jalis maknanya apa? Al-Jalis adalah teman, sahabat. Berasal perkataan jalasa yang bermakna adalah duduk. Kawan duduk kita. Kawan menyembang kita. Kawan yang kita jumpa selalu dan kita berkongsi dan berbagi pandangan. Maka dia ada dua kategori. Al-Jalisus Salih wal Jalisus Su'. Iaitu sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Maka penulis mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati dalam memilih kawan dan sahabat kita. Sebab sahabat itu akan mempengaruhi diri kita. Maka pada bahagian awal daripada buku ini, penulis berkata, ta'thirul jalis. Kesan, pengaruh kawan rapat kita. Kawan yang dijadikan sebagai sahabat. Kita berbincang dengannya, kita berkongsi rasa, bak kata orang Indonesia, curahan hati. Jadi, perlulah kita menjaga dan memilih sahabat yang akan kita jadikan teman ini. Ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada hadis sahih, yang diriwayatkan oleh hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, innama mathalul jalisus salih wal jalisus su', perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat buruk itu kahamilil misk wa nafikhil kir. Seperti sahabat yang menjual minyak wangi, dan satu lagi adalah sahabat buruk itu seperti tukang besi. Fahamilul misk, maka sahabat yang menjual apa? Menjual wangian tadi, imma an yuhdhika wa imma an tabta'a minhu. Sama ada sahabat ini, kalau dia ada minyak wangi, paling kurang dia bagi calit ke tangan kita. Dia beri kita. Ayyuhdhiyaka maknanya ayyu'atiyaka. Diberi kita. Bagi sikit. Berapa sikit tu wangilah tu.
sampai ke petang, kan? Alhamdulillah dapat. Wa imma an tabta'a minhu, ataupun awak beli sesuatu, beli minyak wangi itu. Boleh tahan lama lagi. Berhari dan berbulan mungkin, Dan wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Dan boleh juga kalau tak diberi ataupun kita tak beli, maka kita dapat bau wangi dari dia tu pun cukup dah, ya. Ini kesan daripada sahabat yang baik. Sahabat yang baik, kalaupun kita tak dapat ilmu daripada dia, dapat nasihat daripada dia, tapi dengan memandang dan melihat dia saja, kita ada kesan kepada diri kita. Semangat kita untuk beribadah itu ada. Semangat kita untuk lebih melakukan ketaatan itu terasa. Ini al-jalis salih. Ya, sahabat yang baik itu. Sebaliknya, sahabat buruk macam mana? Wa nafikhul kir, kata Rasulullah SAW. Sahabat yang buruk itu seperti tukang besi. Imma an yahrika thiyabaka. Sama ada, awak duduk dengan tukang besi itu, mungkin boleh terbakar kain awak, baju awak, sebab duduk. Dia menyalakan api yang begitu panas, kan? Dia kata awak termudarat olehnya. Wa imma an tajidah rihan khabithatan. Kalau tak pun, awak terbau, bau yang busuk, bau besi, melekat ke baju. Ya, kalau tak melekat ke baju, kita ada di tempat semua kita bau besi. Jadi ada kesannya pada diri kita. Maka penulis buku mengingatkan kita hati-hati dengan jalis, iaitu sahabat yang akan dijadikan teman kita menyembang, teman kita berbincang, ya. Maka ada dua kategori, al-jalisus salih wal jalisus su. Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, penulis tidak lupa menjelaskan kepada kita kesan-kesan daripada sahabat yang buruk, ya. Dan dia kata, wa min suwari ta'athuril jalis bi jalisihi. Di antara bentuk kesan sahabat ini kepada sahabat buruk kepada sahabatnya, ya, atau seorang sahabat pada sahabat yang lain adalah seperti yang terdapat dalam kitab Tahdzibul Kamal, yang mana Yahya bin Ma'in berkata, sami'tu an Abdul Razak kalaman yauman. Saya mendengar daripada Abdul Razak satu kata-kata yang fastadlaltu bihi ala ma dzukira minal madhab, ya. Maka aku jadikan apa yang aku dengar daripada Abdul Razak tersebut dalil untuk pendapat aku, dia kata. Faqultu lahu, inna ustazaika alladhina akhadhta anhum thiqat kulluhum ashabu sunnah, Muammar wa Malik bin Anas wa Ibnu Jurayj wa Sufyan al-Thawri wal Auza'i, fa'amman akhadhta hadzal madhhab, ya. Maka jadi kebanyakan guru daripada Yahya bin Ma'in ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang dijadikan rujukan di kalangan ulama-ulama. Tapi tiba-tiba ada satu pendapat dia tu dia berbeza, maka ditanyalah oleh ulama ataupun orang-orang yang ada pada masanya itu. Maka dia kata, aku ambil pendapat ini daripada apa? Kadima alaina Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai fara'aitu fadilan husnal hadi fa akhadtu hadha anhu. Maka aku pernah berjumpa dengan Ja'far bin Sulaiman, yang mana kalau tak silap dia ini bermazhab Syiah, maka aku lihat dia akhlak dia bagus, maka aku mengambillah pendapat ini. Maknanya dengan duduk bersama dengan orang-orang yang kadang-kadang yang berbeza pandangan akan mempengaruhi kita juga, ya. So saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi pentingnya kita menjadikan kawan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Pandangan pendapatnya itu pandangan yang bersumberkan kepada
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan daripada pandangan hawa nafsu. Maka di sini saya ingin menunjukkan pada sahabat-sahabat semua tentang pentingnya sahabat yang soleh seperti yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Kata beliau, antara kesan sahabat soleh itu adalah okey. Nasdi Koto, mohon maaf lahir batin, sama-sama kirim salam ke orang kampung. Tahun ini saya tak sempat balik kampung, tak dapat balik kampung. Sebenarnya dah beli tiket tapi tak dapat balik kampung sebabkan tiket semua dibatalkan. Ahlan wa sahlan. Kita santai saja Saya ini sebenarnya sedang testing untuk menyampaikan kuliah secara live menggunakan StreamYard. Dan saya mohon daripada sahabat-sahabat respon dia bagaimana agak-agak kualiti suara, kualiti gambar, adakah dapat dilihat dan didengar dengan baik. Ini adalah testing. Bicara santai tentang jalisus al-jalis, iaitu sahabat. Sahabat yang perlu kita perhatikan. Kata penulis, Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita untuk memilih sahabat yang baik. Ini berdasarkan firman-firman Allah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Kahfi ayat 28. Kak Syida Alias, sangat clear semuanya Ustaz. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Kak Syida Ustaz Rozali, masya-Allah. Ustaz Rozali ini apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz ini sahabat ana dan juga guru ana ni seorang yang masya-Allah akhlak yang mulia akhlak yang baik, dan saya belajar banyak daripada dia, dan dia banyak membantu saya semasa buat master dulu sama dengan dia. Terima kasih Ustaz Rozali, jazakallah khairan kathiran. Ini Ustaz Rozali. Ya, lama tak jumpa Ustaz Sekarang dunia dah serba canggih. Ana ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Jadi ini kuliah live pertama saya, sambil itu kita bersilaturahmi lah. Ustaz Trio, Dr. Trio, masya-Allah, ini adalah satu lagi sahabat ana. Beliau ambil master dan PhD. PhD ke? PhD di Universiti Malaya, dan sekarang beliau sudah jadi pensyarah hebat. Ana aja yang masih sama lagi masih jadi ustaz kampung ustaz kampungnya baru. Dan salah satu ini peserta ini Kak Nurliza Hamzah. Ustaz dah tonton Ustaz dari mula lagi. Suara jelas dan terang. Alhamdulillah Kak Nurliza. Alhamdulillah, terima kasih Kak Umu Imran juga. Alhamdulillah. Jelas Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kathiran. Salam hormat dan rindu saya untuk Ustaz Rozali terutama sahabat ana ni. Ini kalau saya secara peribadi dengan Ustaz Rozali ni kira jalisul soleh. Nampak muka dia je dah dapat satu semangat untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. InsyaAllah Ustaz Rozali, terima kasih banyak atas bantuan dan pertolongannya sebelum ini. Baik, saudara fillah dikasih sekalian, kita sambung sikit Itu kita bicara buku, bicara santai Kita nak santai-santai saja. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28 dan juga dalam surah Al-An'am ayat 52 dengan 53, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah untuk sentiasa bersabar ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya
Barangkali sahabat-sahabat kita banyak kerenah dia. Ya. Walaupun dia seorang beriman, tetapi kita tahu ada kelemahan-kelemahan yang mana kelemahan itu perlu kita tutupi dengan bersabar menghadapi mereka itu. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui surah Al-Kahfi dan surah Al-An'am supaya jangan jauh daripada sahabat yang soleh ini. Walaupun sahabat yang soleh ini kadang-kadang di antaranya adalah dhaif ekonomi dia kadang-kadang, kan? Dan menariknya sebenarnya sahabat yang soleh dia tak akan minta sebenarnya. Dia tak akan tunjukkan bahawa dia dhaif, tetapi kita tahu bahawa dia itu dhaif. Maka apa yang kita mampu tolonglah. Maka Rasulullah SAW ketika mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, maka orang Quraisy meletakkan syarat. Boleh je Muhammad. Dengan syarat apa itu? Engkau halau ini. Sahabat-sahabat kamu yang low class ini. Iaitu siapa dia? Iaitu Ustaz iaitu Al-Fadhil Dr. Trio. Masya Allah. Jazakallah khair. Saat walafiat insyaAllah Doktor. Jazakallah khair. Jadi sahabat-sahabat Nabi seperti yang lain seperti Bilal bin Rabah, Ammar, Yasir semua. Jadi ini adalah sahabat-sahabat yang dhaif. Jadi orang-orang Quraisy minta agar sahabat-sahabat ini dijauhkan dari majlis Rasulullah jika orang-orang Quraisy ini datang. Jadi mereka ingin pengklasifikasian, pengkategorian. Kalau kami sedang jumpa engkau Muhammad, sahabat-sahabat kamu yang dhaif ini tak boleh bersama dengan kami. Di dalam Islam kita tahu tuan-tuan dan saya tidak ada sistem kasta, tidak ada sistem kelas-kelas. Semua kita adalah sama, sawasiyah, ka'asnanil musht kata Rasulullah. Kita ini sama seperti gigi sikat ataupun sisir, sama. Masing-masing kita sama, tak ada. Semua kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik bukan disebabkan oleh status sosial, tetapi disebabkan oleh iaitu nilai ketakwaan. Dan ketakwaan kita tahu hanya Allah yang tahu. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu ada di sini, di hati. At-taqwa hahuna sambil menunjuk 3 kali ke dada Rasulullah SAW. Menunjukkan bahawasanya dari segi status sosial kita tak ada bezanya. Okey. Bonda Samsiah Yaakob, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung. Bunda saya ni santai-santai je sambil praktis sebenarnya menggunakan apps baru iaitu StreamYard. Adakah dia lancar ataupun tidak? Adakah clear tidak? Jadi sambil-sambil itu saya berkongsi konten buku yang ada sama saya yang bertajuk Jalisus Salih wal Jalisus Su'. Sahabat yang soleh dan sahabat yang tidak soleh ataupun buruk, yang jahat, yang tak baik untuk diri kita. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi Allah menegur Rasulullah SAW supaya jangan menghalau sahabat-sahabatnya mengikut perintah ataupun hasrat keinginan orang-orang kafir Quraisy. Bersabarlah dalam menghadapi sahabat-sahabatnya walaupun sahabat-sahabat tersebut mempunyai kekurangan dan kelemahan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Rasulullah SAW pun pernah bersabda ketika ada seorang sahabat bertanya tentang tanda hari kiamat, kan? Maka tentang bila kiamat, Rasulullah senyap, kan? Sebaliknya Rasulullah bertanya kepadanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang engkau sediakan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka sahabat ini kata, "Tak ada ya Rasulullah. Cuma ya Rasulullah, inni uhibbuka," dia kata. "Cuma ya Rasulullah, saya begitu menyayangimu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Anta ma'a man ahbabta."
engkau bersama orang yang engkau sayangi. Ya. Kita tahu saudara fillah yang dikasihi sekalian, sahabat yang baik adalah sahabat yang boleh lama kita duduk dengan dia. Sahabat yang baik biasanya adalah sahabat adalah biasanya adalah orang yang lama dan kita menyembang, kita suka dengan dia. Kalau suka maknanya kita sayanglah tu, ya, sayang dengan dia, suka dengan dia. Maka hati-hati siapa yang kita sukai. Kalau kita suka orang-orang su', orang-orang yang tidak baik, maknanya kita akan bersamanya di akhirat nanti. Wa'iyadzubillah min zalik. Maka carilah orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat kita sehingga kita dapat bersamanya. Maka ulama dahulu ataupun orang-orang soleh dahulu kadang-kadang mereka itu merendah diri, ya. Mereka berkata, kami ini bukan orang yang soleh, tapi kami mencintai orang yang soleh, gitu. Ya, begitu humble-nya mereka, ya. Begitu mereka merasa diri mereka biasa saja. Okay, Tuan Mazlan Muhammad Yasin, Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkongsinya. Pengalaman saya StreamYard okey. Terima kasih ya. Saya nak maklum balas seperti ini. Terima kasih Tuan Mazlan. Ini saya biasanya pakai Facebook Live biasa je ya. Ya kualiti kadang-kadang ya macam itulah, biasa-biasa je ya. Jadi saya ingin cuba upgrade dengan menggunakan StreamYard ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan saya rasa StreamYard ini bergantung pada line ya. Kalau line bagus, line mantap, insya-Allah dia akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuan Mazlan Jazakallah khairan kathiran. Ya. Baik, tuan-puan kasih sekalian. Jadi kata Rasulullah SAW lagi, tuan-puan, dalam sebuah hadis sahihnya, bahawa di antara keutamaan kita menyukai orang-orang soleh dan duduk bersama orang soleh ini adalah yang mana orang soleh ini humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Orang yang soleh ini, orang yang duduk dengannya pun akan turut terhindar daripada itu syaqa. Ya. Syaqa ini adalah bermaksud kesusahan, kehinaan. Ya. Jadi arti kata adalah orang-orang soleh akan menjadikan orang-orang yang duduk dengannya pun mendapat berkat, mendapat kebaikan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sendiri belum soleh lagi, tetapi kita berusaha untuk dekat dengan orang soleh, insya-Allah itu pun akan membawa kepada kebaikan untuk kita. Maka bertemanlah dan bersahabatlah dengan orang-orang soleh ini. Okey? Di antara manfaat yang boleh didapatkan daripada sahabat yang soleh ini adalah, kata penulis, wa tastafidu minal jalisis salih al-alim. Kawan soleh kita ini ada dua kemungkinan. Ya. Satu adalah dia soleh dan dia alim. Itu pertama. Yang kedua adalah dia soleh dan dia bukan alim tetapi abid. Dia rajin beribadah. Ya. Waalaikumsalam Kak. Ya. Kak Nur Aziah. Ya. Ahlan wa sahlan. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Baik. Jadi sahabat yang soleh, yang alim, apa yang kamu akan dapat? Ilman wa salahan wa fiqhan. Jadi kalau tuan-puan dapat, dah soleh, dia pun alim. Ini. Beramal dengan ilmunya. Maka selain awak dapatkan kesolehan, awak akan dapatkan ilmu. Awak akan dapatkan kefahaman yang baik. Carilah tuan-puan kasih sekalian kawan yang soleh seperti ini. Masya Allah. Kalau tuan-puan dapat, bahagia tuan-puan dunia. Kan dapat kawan yang soleh ini, umpama dapat pasangan yang soleh juga sebenarnya. Baik, tuan-puan kasih sekalian. Jadi itu, kalau sekiranya sahabat kita itu seorang abid, dia bukanlah seorang yang faqih, seorang yang alim, tetapi adalah seorang yang abid. Antara abid ini adalah suka berzikir, suka beribadah.
Maka apa yang akan kita dapatkan daripada berteman, berkawan dengan dia adalah ibadatan wa zikran. Maka bertambahlah iaitu zikir kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan merasa cemburu dengan ibadah dia yang lebih. Ya Allah, tengok ya, solat dia jaga dengan baik. Tengok puasanya, masya-Allah ya. Tengok zikirnya. Menyebabkan kita pun, aku kena berzikir juga ya. Jadi ini kesan daripada sahabat yang soleh, sama ada soleh dia juga alim ataupun soleh abid. Jadi ada dua kategori soleh. Soleh apa tadi? Cuba tuan-tuan tulis. Soleh alim. Yang kedua adalah soleh abid. Apa beza dia, Ustaz? Ada soleh alim ni memang dengan ilmu dia sekali. Maka kita akan dapat ilmu dan juga kefahaman. Dan soleh abid, ibadah dia lebih. Ilmu mungkin tak ada. Ibadah dia yang lebih. Ya. Baik. Saudara fillah dikasih sekalian. Maka Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencari Khidir. Sebab apa? Nabi Khidir ini ternyata dia seorang yang alim juga. Okey, tuan-puan kasih sekalian, di antara kesan daripada sahabat yang soleh ini, wa jalisuka salih yad'u laka wa yastaghfiru laka. Ya. Yang kedua okey. Betul tu Ustaz, masya-Allah. Oh, anti Samsiah Oh, yang keluar adalah anti Samsiah betul kata Kalau kita berteman dengan tukang jual bunga, kita ikut jadi wangi. Kalau kawan dengan tukang besi, kita bau busuknya. Betul baik. Jadi sahabat yang saleh apa dia? Yad'u laka wa yastaghfiru laka. Di antara kesan daripada kita bersahabat dengan saleh ini adalah dia akan doakan kita. Dia akan mohon kepada kita untuk kita keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, kalau tuan-puan ingin menjadi sahabat yang soleh, kalau kita tidak dapat menjadi contoh adalah paling kurang kita doakan sahabat-sahabat kita. Ud'u lahu. Kadang-kadang kalau sama ustaz kadang-kadang dia kata ud'u li, dia kata. Doakan saya ya. Doakan tuan-puan dan puan. Doa sahabat dari belakang yang dia tak dengar tuan-puan itu adalah mustajab di antara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi itu manfaat kita bersahabat dengan sahabat soleh. Selain kita dapat contoh yang baik, masya-Allah, ahlan wa sahlan, hadha sadiqi, barakat. Barakat min hadha min Thailand, min Bangkok. Ahlan wa sahlan ya barakat. Marhaban bik, kaifa haluk? Eid Mubarak ya akhi. منذ زمن لم أراك أتمنى لك بخير إن شاء الله وكل شيء على ما يرام هذا صديقي إنما كنت في ليبيا. Ini adalah kawan saya masa di Libya dan beliau orang Thailand. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ini saya bagus juga online ni nampak dia. Dapat kembali bersilaturahim dengan sahabat-sahabat saya yang lama. Terima kasih bagi kawan-kawan yang memberi respon. Wahada aida, ada sadiqi, masya Allah. Sadiqi Ewin, ahlan wa sahlan ya akhi. Kaifa halukum? Ewin hada min Rusia atakid. Ini adalah kawan saya dari Rusia kalau tak silap saya. Ewin Vansov. Ahlan wa sahlan bik. Au min Turki. Nasitu. Anta min Turki am min Rusia am min aina nasitu منذ زمن تركت ليبيا ونسيت أصدقائي ولكن أتمنى لك بخير إن شاء الله صديقي. طيب نستمر قليلا. Santai sambil saya silaturahim dengan sahabat-sahabat lama saya. Ada yang di Universiti Melaya dan ada yang dari waktu di Libya. Baik. Yang ketiga, wal jalisus salih yudhkiru sahibahu billahi azza wa jalla.
Apa di antara kesan manfaat daripada sahabat yang soleh adalah iaitu mengingatkan sahabatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita duduk dengan dia, jadi dia ingatkan betapa besarnya Allah, betapa banyaknya rahmat Allah. Yang pentingnya kita bersyukur, bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita. Ya. Jadi ini dia manfaat daripada sahabat yang soleh. Ini Bajuri. Ini Barakallahu fiik ya Syekh. Sering-sering kajian. Ini adik kelas saya ni di masa sekolah menengah. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ya. Terima kasih ya. Dapat komen ya dalam live saya ni. Saya suka untuk dapat komen dari sahabat-sahabat saya sebab saya dapat bersilaturahim. Evin Van Schoff. Wa min Minangkabau. Ahlan wa sahlan. Zanantu annaka min Rusia. Ya. Ahlan wa sahlan. Nasitu. Ya. Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian. Dan kata penulis lagi, penulis buku apa dia? Al-Jalisus Salih wa Jalisus Su'. Dia kata adalah sahabat yang saleh yuzakkiruka aidan bi kitabillah. Sahabat yang saleh akan mengingatkan kamu dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, menyebabkan kita dapat ilmu, ya, dapat faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat baik. Jadi oleh itu cari kawan yang seperti ini yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, apa lagi manfaat daripada sahabat saleh kata penulis? Wa jalisuka salih yahuthuka ala a'malil birri wal ihsan. Sahabat yang saleh akan memotivasi kamu untuk melakukan amal-amal kebajikan, ya, amal-amal kebaikan. Ini dia akan mendorong kita. Apabila dia nampak kita ada peluang untuk melakukan, dia buatlah. Dia dorong kita. Dia bangkitkan semangat kita. Sahabat buruk apa dia, saudara fillah sekalian? Sahabat buruk berbeza. Sahabat buruk justru sebaliknya. Ketika kita menginginkan perkara yang baik, dia akan bangkitkan. Bangkitkan apa? Keraguan pada diri kita. Awak boleh ke? Awak tak takut nanti orang cakap macam ni, orang cakap macam tu. Ya. Jadi menyebabkan seseorang itu menjadi berat untuk melakukan kebaikan tersebut. Ketahuilah ini tanda sahabat buruk. Ya. Sahabat yang baik ketika kita ingin melakukan kebaikan, dia beri kita motivasi. Kemudian mungkin dia kemukakan pandangan-pandangan, idea-idea yang bernas, yang menyebabkan kita merasa, ini adalah jalan yang baik untuk saya. Saya perlu melakukannya. Saya berusaha untuk mengerjakannya. Ya? Ini dia sahabat yang baik. Selanjutnya, sahabat yang baik bagaimana? Wasadiquka salih yad'u laka fi ghiyabika wa yurshiduka fi hudurika. Iaitu sahabat yang saleh mendoakan engkau pada waktu engkau tak ada. Dan pada waktu berhadapan, bertemu muka, wa yurshiduka fi hudurika. Dia akan memberi bimbingan, memberi nasihat, memberi pandangan-pandangan yang baik ketika bersama dengannya. Jadi tak ada dia doakan. Dia tahu kita sedang buat sesuatu benda baik, ya kan? Maka ya Allah, mudahkanlah urusan sahabat saya ini. Ya Allah, tunjukkanlah jalan bagi dia, ya Allah. Kadang-kadang dia tak boleh memberi bantuan dalam bentuk material, dalam bentuk fizikal, tapi dia bantu dengan doa, bantu dengan satu motivasi kepada kita. Jadi ini kita ingat bahawasanya sahabat soleh seperti itu. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya akan cukupkan untuk membaca beberapa kesan positif daripada sahabat soleh berdasarkan buku ini, ya. Dan kemudian kita tutup. Saya tak ingin panjang-panjang. Baik, di antaranya lagi kata penulis adalah sahabat yang soleh wa jalisus soleh yamna'uka minal qili wal qal wal khawdi fil a'rad
waghtiyabil mu'minina wal mu'minat. Kalau tuan-puan nak tahu bahawa sahabat itu sahabat soleh adalah dia akan menghalang kamu daripada qil wa qal. Jadi iaitu duk cakap orang ini, cakap macam ni, kata orang ni kata macam tu. Kalau dia sahabat soleh dia akan ingatkan, tak payahlah cakap pasal orang. Dia halang kita daripada cerita tentang aib orang lain. Anil a'rad waghtiyabil mu'minin. Apalagi membincangkan tentang aib orang-orang yang beriman, dia akan ingatkan, jangan. Itu tak baik, itu akan menghabiskan pahala kamu. Tak payahlah, kita fokus pada apa yang kita buat. Fokus kepada kebaikan yang sedang kita lakukan. Dan sebenarnya memang tuan-puan dan kasih sekalian, apabila kita fokus pada kebaikan, kita tak sempat nak bincang hal orang lain. Saya secara peribadi tuan-puan dan kasih sekalian tak sempat nak menyembang pasal urusan orang lain. Sebab apa? Kita punya urusan banyak. Apa yang kita nak buat pun banyak. Jadi sembang kosong tak ada. Sembang yang akan memberikan impact positif pada kerja-kerja kebaikan kita, itulah yang akan kita lakukan. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi, sahabat yang baik akan halang kita daripada bincang benda-benda yang akan merosak amalan kita. Seperti mengumpat, mencela, bincangkan hal orang lain. Dan saudara fillah yang dikasihi, selanjutnya, wal jalisus salih yahinnu li firaqika wa yas'alu anka wa yatafaqqadu ahwalika hatta anna al-juz'a qad hanna li firaqi jalisi salih Rasulullah SAW. Itu sahabat yang baik, sahabat yang akan merasa rindu ketika berpisah. Dia akan bertanya khabar dan mengetahui macam mana kita. Dan Rasulullah SAW pun sendiri ada sahabatnya dalam bentuk apa tuan-tuan? Tunggul. Pokok korma yang mana apabila Rasulullah berkhutbah pada waktu itu, dia akan letakkan tangannya pada tunggul tersebut. Maka Rasulullah pada satu waktu mahu membesarkan masjid beliau. Terpaksalah tunggul tersebut dibuang. Maka ketika dibuang tersebut, Rasulullah mendengar seperti ada suara orang menangis. Dan Rasulullah tahu itu adalah daripada tunggul itu. Dan dia berkata, jangan sedih, wahai tunggul, sesungguhnya kita akan bersama nanti di akhirat kelak. Jadi, tuan-puan dikasihi sekalian, ini dia. Jadi, sahabat yang saleh merindui kita. Dan selanjutnya kata beliau, wal jalisus salih yu'inu sahibahu ala dzikrillah wa ala ta'atih. Dan sahabat yang baik adalah menolong kawannya untuk mengingati Allah dan juga melakukan ketaatan. Ini dia. Dia tolong kita, dia bantu kita. Kemudian apa lagi? Wa mujalasatu salihin taj'aluka tastaqillu a'malal birri allati ta'maluha. Itu sahabat yang saleh menyebabkan kita mampu untuk melakukan amal-amal soleh yang kita amalkan, yang kita usaha lakukan. Sehingga kita berjaya melaksanakannya. Dan di antara sahabat saleh ini kesannya adalah wajulasaul khair wassalah yu'arrifunaka bis-salihin wa yajma'unaka bihim wa yadullunaka alaihim. Itu sahabat yang saleh adalah dia akan kenalkan kita dengan orang-orang saleh yang lain. Akan membantu kita meluaskan circle kita, meluaskan connection kita, hubungan kita. Jadi dia akan kumpulkan, dia ajak kita jumpa orang-orang saleh yang lain, menyebabkan nanti kita makin rasa seronok berada dalam kalangan orang-orang saleh ini. Maka kawan kita makin ramai. Maka kesannya seperti itu. Kalau sahabat soleh, dia akan kenalkan kita dengan orang-orang soleh yang lain. Dia tunjukkan, si fulan itu, awak kawanlah dengan dia. Dia bagus tu, dia baik tu. Dia begini orangnya. Awak boleh dapat ilmu daripadanya. Kalau ini, awak boleh dapat teladan daripadanya. Kata-katanya bagus. Jadi dikenalkan kita, menyebabkan kita rasa ramai orang baik sebenarnya. Kadang-kadang kita dalam berusaha untuk hijrah kepada kebaikan ini, merasa kita sendiri je yang berada di jalan itu. Sebenarnya
Ada ramai orang yang sama berada dalam jalan kita, ya. Cuma kita tak kenal saja. Orang-orang soleh inilah yang akan bantu kita mengenal sahabat-sahabat yang soleh juga. Okey. Puan kasih sekalian. Wal jalisus salih yu'til amal, ya. Yu'til amal wa yubayyinu thawab Allah. Ya, di antara kesan daripada sahabat yang soleh adalah mendatangkan harapan. Yu'til amal, membuat kita ada harapan. Ya, wa yubayyinu thawab Allah, dan dia jelaskan kepada kita pahala-pahala yang akan kita dapat daripada melakukan ini, menjadikan kita bermotivasi untuk melakukan tersebut. Jadi jadilah sahabat yang soleh. Kalau tuan-puan ingin dapatkan sahabat yang soleh, buat ini dulu. InsyaAllah tuan-puan akan jumpa lagi dengan sahabat-sahabat yang soleh yang lain, insyaAllah. Tuan Mazlan, ya, betul, ya. Tuan Mazlan kata betul, StreamYard bergantung pada line internet juga, tapi sekarang very clear. Saya di Muazzam Shah. Oh, faham. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas responnya Tuan Mazlan. Semoga satu hari kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak di dunia, di akhirat, di dalam syurganya, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jazakallah. Terima kasih Tuan. Dan tuan-puan yang kasih sekalian, sahabat yang baik bagaimana lagi? Ya. Musahabatul akhyar tahmilu ala tanafusi fil khair. Sahabat yang baik akan menjadikan kita berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Ya. Kita rasa bersemangat untuk melakukan kebaikan dan kita berusaha untuk menjadi yang awal, yang pertama dan yang paling depan. Okey, Tuan Fazli Jusuf. InsyaAllah Ustaz faham. Terima kasih Fazli atas responnya. Jazakallah khairan kathiran. Semoga bermanfaat. Kemudian Puan Nurul Ariana, jazakillah khair, amin, insyaAllah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah di akhirat nanti semua dalam tempat yang lebih baik daripada dunia kita ini, insyaAllah. Jazakumullah khairan kathiran. Baik, saya sambung sikit lagi. Mungkin tak berapa lama saya akan selesaikan pertemuan kita ini. Ya, baik, iaitu jadi sahabat yang baik akan memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Semangat kita. Semangat dalam salat kita, semangat dalam Al-Quran kita, semangat dalam puasa kita, semangat dalam mengisi hari-hari kita dalam ketaatan, dalam majlis ilmu. Umpamanya. Baik. Selanjutnya, ya, sahabat yang baik. Walisalihina majalisun fahris ala julusi fiha. Kata penulis di sini adalah, ketahuilah orang-orang saleh ini ada majlis-majlis dia. Ada perhimpunan-perhimpunan, pertemuan-pertemuannya. Kalau boleh, fahris alaiha. Ya. Fahris julus fiha. Berusahalah untuk bergabung dalam majlis-majlis ini. Wa akthir min dhalika. Kalau boleh banyakkan, seringkan. Sebab dengan sering bersama dengan mereka, kita dapat pengaruh itu, kesan positif dari mereka itu. Kesan positif bukan hanya dari segi semangat je, kadang-kadang lah penyucian jiwa. Ya, kita merasa, ya Allah, ininya aku, ya Allah, masih banyak lagi yang aku perlu perbaiki. Ya Allah, aku ni. Jadi kita dapat muhasabah diri, dan dengan demikian kita cuba untuk membersihkan yang buruk-buruk yang ada dalam diri kita. Dalam proses tazkiyatun nafsi namakan adalah kita takhalli, iaitu kita buang perangai-perangai buruk kita. Dengan apa? Dengan bercontohkan kepada mereka yang soleh ini. Ketahuilah apabila kawan-kawan kita, kawan-kawan yang buruk, lebih kurang perangai dengan kita, kita tak termotivasi untuk memperbaiki diri kita dan kita merasa selesa dengan apa yang kita ada. Kita rasa aku okey. Aku bahkan ada orang lebih teruk daripada aku. Ingat tuan-puan dan saudara, dalam kebaikan kita kena melihat yang lebih atas daripada kita. Jangan pula perempuan jenis tawaduk tak bertempat, ya kan? Tawaduk tak bertempat pada itu, iaitu
Ketika ada orang yang pandai, kita kata apa dia tu? Alah, ya, dia memang pandailah, ya. Ha, aku ni macam mana, bodoh, ya. Jangan. Itu tawaduk tak bertempat, ya. Kalau nampak orang pandai, tuan-puan, kita cuba, ya Allah. Ini nama dia ghibtah, ya, hasad yang positif. Dengki yang positif apa dia tu? Nama dia ghibtah. Apabila ada orang yang lebih taat, lebih soleh, kita termotivasi untuk melakukan kesolehan juga. Kita nak seperti dia, ya. Tanpa kita mengharapkan kesolehan orang itu hilang, ya. Di antara yang tak baik adalah apabila kita inginkan kesolehan, dalam masa yang samalah kita ingin kesolehan orang itu hilang. Kita je yang soleh lepas tu, kalau nak macam tu lebih baik tukar nama soleh, ya kan? InsyaAllah hari-hari soleh nama dia. Ya? Baik, tuan-puan dikasih sekalian, jadi cari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis orang-orang soleh ini dan duduklah bersama dengan mereka. InsyaAllah dengan itu kita akan menjadi soleh juga insyaAllah. Saudara filah yang dikasih sekalian, banyak lagi yang dibincangkan pada buku ini. Tajuk buku dia itu Al-Jalisus Salih wa Jalisus Su. Ya? Kak Syida, ya? Masya Allah Kak Syida. Ada komen daripada Kak Syida. Masya Allah, syukur Allah lorongkan untuk bersama dalam majlis ilmu malam ini. Jazakallah khair Ustaz, peringatan yang bermanfaat. Ya, sama-sama Kak, sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang baik. Dan saya tahu Kak Syida ni salah seorang orang yang aktif dalam majlis ilmu. Kalau tak silap saya di Rawang ya Kak, Masya Allah. Dan dia ini semangat, ya. Saya doakan kakak untuk istiqamah dalam kesolehan dan ketaatan, dan doakan saya juga dan ahli keluarga untuk sama-sama berada dalam ketaatan insya-Allah. Jazakallah khair dan kirim salam kepada jamaah dekat Rawang, ya. Semoga semua dalam limpah kurniaan Allah insya-Allah. Dan selamat raya Kak, selamat raya, mohon maaf zahir dan batin. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu review ringkas saya daripada buku Al-Jalisus Salih wal Jalisus Su, karangan Syekh Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adwi, ya. Sebuah buku yang bagus untuk dijadikan panduan kita dalam mencari sahabat, ya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, terima kasih banyak atas walaupun saya first time hari ini sebenarnya untuk live di Facebook profile saya, tapi saya alhamdulillah dah live sepanjang Ramadan dalam grup tadabbur Al-Quran bersama dengan saya. Saya tak berani lagi live dari awal dalam ni sebab apa? Duk belajar-belajar lagi, Kak Syida. Allahumma amin. Sama-sama Kak, ya. Ya. Sama-sama, insyaAllah sama-sama kita. Mudah-mudahan kita dapat bersama dalam kebaikan insyaAllah. Baik, Tuan Fazli Yusuf, terima kasih, jazakumullah khairan kathiran. Semoga bermanfaat, Saya berusaha untuk berkongsi. Agak-agak tuan-puan kasih sekalian, bolehkah kita akan review buku, dalam sekali-sekali, live review buku. Sebab saya punya banyak buku, saya rasa termotivasi untuk berkongsi. Sebab dengan saya kongsikan ini, saya terpaksa membaca, Saya ni jenis orang dipaksa dulu baru akan semangat, Jadi oleh itu saya ambil kesempatan berkongsi live ini sebenarnya untuk paksa diri saya belajar lebih banyak lagi, Ya, sama-sama hidayah, Hidayah jam hari ini murid saya di tahfiz dulu di sekolah, ahlan wa sahlan, Afwan, Kak Nurul Yarna, terima kasih, sama-sama Kak, jumpa lagi insya-Allah, ya. Kalau tak ada tak ada halangan, Okay, Kak Syida, ya, boleh sangat Ustaz dialu-alukan teruja kami, Ya, banyak buku saya dan saya nak baca, sambil baca tu saya kongsikan. Sebab saya merasa bahawasanya dengan
share apa yang saya baca, saya akan lebih ingat. Ya. Saya akan rasa lebih kuat hafalan saya. Saya senang untuk sebut lagi kemudian lepas tu. Ya. Jadi itu tujuan saya untuk terbiah diri saya dengan berkongsi bacaan ni, insyaAllah. Baik, saudara fillah dan kasih sekalian. Kita ada Kak Nur Azia. Itu bagus. Bagus tak bedah buku. Jazakallah khairan kathiran. Bedah buku. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ini Ustaz saya ni. Ustaz Khairuddin Ramli. Ustaz Khairuddin ni di antara sahabat ana juga ni. Yang kalau duduk dengan dia, dapat saya semangat, motivasi. Beliau adalah seorang yang dulu pengetua tempat saya mengajar sekolah tahfiz dulu ni. Beliau yang membawa saya ke Taman Tun Dr. Ismail. Sehingga saya dapat mengajar yang beliau pada waktu itu sekolah di sana, yang menjadi pengetua. Okey. Kak Intan baru malam ni buat live start ya. Ini adalah first day and first night saya live di Facebook Masya-Allah. So insya-Allah nanti kalau tak ada halangan saya akan cuba untuk buat live malam itu bicara buku Okey, Faizul. Ini Faizul, salah seorang murid dekat sekolah tahfiz dahulu yang diketuai oleh Ustaz Khairul Ramli tadi Masya-Allah. Sekarang murid-murid kami sudah besar-besar dah berkeluarga, dah jadi ustaz-ustaz juga dan orang-orang hebat ni. Di antaranya Faizul ni. Faizullah, beliau kalau tak siap saya di pusat zakat Masya-Allah. Ahlan Faizul. Jazakallah khair. Ini satu lagi sahabat saya ni. Anwar Akhi Anwar, apa khabar Akhi Anwar? Masya-Allah. Tabarakallah, jazakallah khair ya akhi. Hayakallah. Ini sahabat saya semasa di Libya. Ini sahabat saya ni. Beliau ini kalau duduk dengan dia, masya-Allah. Antara sahabat soleh ini. Beliau mempunyai aura tersendiri yang mana dia tak banyak cakap dia banyak bekerja, banyak berbuat. Ya. Ahlan wa sahlan Ustaz Anwar Alhamdulillah. Ingat Kak Intan dah tertinggal kelas. Besok kelas pagi. Ya. Besok kelas pagi macam biasa kelas tadabbur kita akan tetap seperti biasa pukul 8.30 sampai 9.30 tadabbur surah An-Nahl. Jadi kita tetap continue macam biasa jadual kita iaitu hari Isnin, Rabu dan Jumaat tadabbur dalam grup tadabbur bersama saya dari pukul 8.30 sampai 9.30 Ini kira testing Kak ini sebenarnya saya testing dalam FB live saya. Kalau tadabbur kita ada grup dan ini adalah saya nak buat public sambil sebenarnya apa nama itu kembali berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat lama di antaranya lah Ustaz Khairuddin tadi, Ustaz Anwar dari Indonesia ni dari Garut, Jawa Barat dan juga Faizullah tadi ada sahabat saya daripada Bangkok Thailand, lama tak jumpa, dengan dia nampak saya live maka dia pun komen Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah untuk kita kembali bersalaturahim Saya memang jarang buat live dan boleh dikatakan ini first time saya live dekat Facebook yang ada adalah dalam grup ada. Okey, terima kasih pada semua kerana sudi datang dan sudi mendengarkan perkongsian saya. Hari ini saya nampak kita ada 28 orang Agak-agak okey ke kalau malam saya buat pukul 9.30 atau pukul 10 lagi bagus. Minta pandangan sahabat-sahabat kalau sekiranya bagus perkongsian ini mungkin kita akan
lanjutkan. Kita ingin manfaat yang lebih besar lagi insya-Allah. Baik. Jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi bersama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan cuba tengok nanti adakah kita akan sambung perkongsian ini. Demikian saja dahulu daripada saya. Jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih banyak pada semua. Hanya Allah yang dapat membalas kesungguhan tuan-puan dapat mendengarkan saya berceloteh pada malam ini. Okay, pukul 10 malam Ustaz. Kak Intan suka pukul 10 malam. Ya, saya cadang sebenarnya nak setengah jam saja ya. Tadi ternyata nyembang-nyembang dah banyak pula jadi. Pukul 10 bagus Kak Okey, ya. Saya rasa pukul 10 tu mungkin masing-masing kita dah selesai aktiviti harian kita dan kita lebih kepada bersantai. Dan saya nak pun majlis ilmu malam gini santai-santai sambil kita berborak lah. Jazakallah khairan kathiran. Okey, Kak Syida sama-sama ya. Jazakumullah khairan kathiran. InsyaAllah pukul 10 okey. Dah selesai urusan rumah tangga. Betul. So kita mudah-mudahan pukul 10 nanti. Ya, besok saya cuba pukul 10. Dan kalau sekiranya ada sahabat-sahabat yang berminat join, boleh ingatkan pukul 10 malam. Sembang santai. Dalam setengah jam atau 40 minit. Lama-lama pun dalam 1 jam lah. Baik. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan kathiran. Semoga Allah pertemukan kembali kita dan dipanjangkan umur. Ya. Okey, Kak Nur Aziah pukul 10. Okey. Nampak ramai yang inginkan pukul 10. InsyaAllah pukul 10 kita akan cuba bersama-sama live dengan saya. Mungkin ada beberapa yang saya akan kongsikan. Yang pasti saya akan cuba untuk memberikan yang bermanfaat pada semua insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.